Okey, baiklah. Kita akan sambung kepada bahagian makhraj. Okey, makhraj terbahagi kepada dua, iaitu makhraj am dan juga makhraj khas. Okey, untuk kali ini saya hanya akan masuk kepada bahagian makhraj am sahaja dahulu. Okey, kita akan tengok. Makhraj am dan makhraj khas sebenarnya adalah perkara yang sama. Contohnya, dalam makhraj am ada al-jawf, al-halaq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Dalam makhraj khas pun ada juga al-jawf, al-halaq, al-lisan, al-syafatan dan juga al-khayshum. Cuma dispesifikkan tempat bagi setiap kedudukan. Contohnya al-jawf. Okey, bukan al-jawf, contohnya al-halaq. Okey, al-halaq kemudian dia akan spesifikkan al-halaq ni bahagian kerongkong kan. Okey, jadi sesuatu huruf tu keluar di bahagian kerongkong yang mana? Di pangkal, di tengah ataupun di hujung. Jadi makhraj khas akan menspesifikkan kedudukan bagi setiap huruf dengan lebih terperinci. Okey, untuk kali ini yang pertama saya akan menerangkan makhraj am. Okey, makhraj am secara umum. Okey, makhraj am ialah makhraj umum bagi huruf-huruf hijaiyah. Okey, setiap makhraj am mengandungi satu makhraj khas atau lebih. Okey. Maksudnya bagi setiap makhraj am, okey, al-jawf, al-halaq, kemudian al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum, akan ada sekurang-kurangnya satu makhraj khas pada dia atau lebih. Sebagai contoh, al-jawf. Al-jawf adalah rongga mulut. Okey, rongga mulut bagi huruf alif, waw dan ya, huruf mad, hanya satu sahaja bagi makhraj khas bagi al-jawf, iaitu ruang udara tekak hingga ke mulut. Okay, al-jawf ni sebenarnya rongga mulut, iaitu satu ruang udara tekak hingga ke mulut. Itu yang dinamakan sebagai al-jawf. Jadi kalau makhraj khas bagi al-jawf adalah satu sahaja. Okay, cuma saya tak akan masuk lagi apakah makhraj khas bagi setiap tempat yang lain. Disebabkan al-jawf ni hanya ada satu makhraj khas. Okey, saya pun menjelaskan secara ringkas. Okey, al-jawf padanya ada satu makhraj khas dan 3 huruf mad. Okey, 3 huruf mad iaitu alif, waw dan ya, seperti yang kita maklum. Okey, yang kedua al-halaq. Al-halaq ialah rongga halqum ataupun rongga kerongkong. Okey, kerongkong. Jadi makhraj atau tempat keluar huruf yang kedua adalah rongga kerongkong. Padanya ada 3 makhraj khas dan mempunyai 6 huruf. Iaitu kalau kita tengok huruf-huruf ini adalah huruf izhar halqi. Hamzah, ha, ghain, ain, kha dan ha. Okey, kalau saya hafal secara aghin kha'ahu. Okey, jadi al-halaq bermaksud kerongkong. Jadi kalau kita tengok kepada nama izhar halqi. Izhar halqi. Halqi itu kerongkong. Jadi ia menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari makhraj kerongkong, iaitu al-halaq ini adalah juga huruf yang sama keluar yang ada pada hukum izhar halqi. Okey, seterusnya makhraj yang ketiga secara umumnya, makhraj am adalah al-lisan, iaitu lidah. Jadi tempat keluar huruf yang ketiga adalah lidah. Okey, lidah sebenarnya adalah tempat keluar huruf paling banyak. Ada 5 tempat keluar huruf, iaitu yang tadi kita tengok al-jawf, rongga mulut, al-halaq, rongga halqum atau kerongkong, al-lisan lidah, al-syafatan 2 bibir mulut dan al-khayshum rongga hidung. Tetapi al-lisan iaitu lidah merupakan tempat keluar huruf paling banyak. Okey, ada 10 makhraj khas pada lidah dan mempunyai 18 huruf. Okey, 18 huruf kita boleh lihat di sini. Okey, sebenarnya 18 huruf yang keluar dari makhraj lidah atau al-lisan adalah 15 huruf ikhfa.
dan tambahan huruf lam, nun dan juga ro. Okey. Lam, nun dan juga ro. Okey. Okey, jadi kita akan membincangkan nanti dalam makhraj khas bahagian al-lisan ini mempunyai huruf yang paling banyak. Kita akan nampaklah huruf-huruf ini akan keluar dari kedudukan tengah, tepi, hujung dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan ialah dua bibir mulut. Okey, dua bibir mulut kita atas dan bawah. Okey, padanya ada dua makhraj khas dan mempunyai 4 huruf. Okey, 4 huruf yang keluar dari dua bibir mulut iaitu ba, fa, mim dan waw. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut dalam penerangan makhraj khas. Seterusnya yang kelima adalah makhraj al-khayshum. Al-khayshum adalah rongga hidung. Kalau kita sedar, al-khayshum bunyi dia macam bersin kan? Macam kita nak bersin. Jadi al-khayshum tu menunjukkan rongga hidung. Kita bersin akan keluar dari rongga hidung. Jadi rongga hidung ni keluar satu makhraj khas dan keluar daripadanya gunnah. Jadi setiap hukum yang bila kita baca dengung akan keluar dari makhraj al-khayshum. Apa sahaja hukum yang menyebabkan kita membacanya dengan dengung akan keluar dari makhraj rongga hidung. Okey, kita akan tengok semula. Okey, makhraj am atau tempat keluar huruf am ada 5. Okay, yang pertama al-jawf, yang kedua al-halaq, rongga halqum atau kerongkong, yang ketiga al-lisan iaitu lidah, yang keempat asy-syafatan, dua bibir mulut, dan yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan boleh bertanya. InsyaAllah saya akan menjawabnya. Wallahu a'lam.